Salam sejahtera bersama saya Daud Yusof dan ini berita utama malam ini. PM Lawrence Wong lancarkan inisiatif baru bagi membantu para penduduk dapatkan kerja berhampiran dengan rumah mereka. 27 pemimpin industri daripada pelbagai sektor dilantik ke panel penasihat rangkaian profesional Kedadian Mendaki. Panel semakan bagi kes Megan Khoo yang dilantik MSF bentangkan 7 saranan bagi perkukuh ekosistem perlindungan kanak-kanak. Satu inisiatif baru pemadanan kerja dilancarkan hari ini dengan tumpuan membantu mereka yang tidak bekerja mendapatkan kerja kosong berdekatan dengan rumah mereka. Inisiatif itu diterajui oleh ke-55 Majlis Pembangunan Masyarakat atau CDC di Serata, Singapura. Semasa melancarkan inisiatif Jobs Nearby at CDC hari ini, Perdana Menteri Lawrence Wong berkata, pemerintah akan sentiasa memastikan para pemohon dan golongan pekerja disokong dan dijaga sepenuhnya. Inisiatif pemadanan pekerjaan itu pertama kali diumumkan oleh PM Wong semasa rapat umum Hari Kebangsaan tahun ini. Ia bertujuan membantu pencari kerja yang ada keperluan khusus. Contohnya, bekerja berhampiran rumah supaya dapat mengimbangi dengan lebih baik lagi tanggungjawab antara kerja dengan keluarga. Ini juga sekaligus memberi manfaat kepada terutama perniagaan di estet-estet perumahan. Sometimes these businesses do not have the HR resources for recruitment. So when they have a vacancy, all they do is put up a poster near their shop. But the word doesn't get around that there is a vacancy. And sometimes not all of their vacancies are reflected in the National Jobs Bank. So there is a gap. And this gap is best bridged at the local or community level. And that's where the CDCs come in. Setiap daerah akan mempunyai portal bank pekerjaan untuk para penduduk mencari peluang berdekatan rumah mereka, baik berbentuk sepenuh masa, kerja sambilan ataupun fleksibel. Duta Pekerjaan akan menawarkan sokongan menyeluruh daripada menghalusi resume hinggalah kepada mengaturkan temuduga. Sementara itu, klinik pekerjaan akan beroperasi di kelab-kelab masyarakat dan tempat-tempat lain di estet perumahan untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan secara langsung. We have no control over these external swings, but with our combined efforts, we can mitigate the impact on our people. So whatever the state of the world, or whatever the state of the global economy, we will ensure that job seekers and workers in Singapore are supported and well cared for. That is our commitment. Yayasan Mendaki melantik 27 pemimpin industri merentasi 13 sektor pertumbuhan sebagai anggota panel penasihat rangkaian profesional pertumbuhan itu. Pelantikan itu menurut Mendaki dilakukan demi memperkukuh ekosistem profesional Melayu Islam dan memperluas barisan pemimpin masyarakat. Ini bagi memberi bimbingan dan pengetahuan kepada karyawan muda dalam sektor rangkaian masing-masing secara sukarela. Kumpulan penasihat itu menerima surat pelantikan mereka dalam satu majlis makan malam semalam. Kita mempunyai penasihat berkecimpung dalam sektor bidang yang tertentu dan mereka juga memberi mentoring kepada angkatan karyawan kita dan bagi angkatan karyawan kita memberi balik menyumbang kembali kepada belia-belia kita dan mereka yang ingin dapat nasihat dan dorongan. Dan kita bukan saja mahu melihat masyarakat Melayu kita berkembang, bukan saja dari bidang pendidikan, tapi kita juga mahu melihat lebih banyak pemimpin yang menguasai industri atau bidang-bidang di Singapura. Rangkaian profesional Mendaki yang dilancarkan pada 2022 kini merangkumi lebih 1,000 profesional daripada 13 sektor pertumbuhan termasuk penerbangan, perbankan dan keuangan, kejuruteraan serta penjagaan kesihatan. Para penasihat yang dilantik akan menggalas peranan secara rasmi selama 2 tahun bermula 1 Januari tahun depan.
bidang teknologi yang satu bidang yang agak kompleks. Jadi peranan bimbingan atau mentorship ini sungguh amat penting untuk memberi konteks yang tepat membantu anak-anak muda kita mengemudi kerjaya. Saya mengharap dalam masa depan lebih ramai anak-anak Melayu yang take the step into healthcare and the opportunity, they will be successful. Ahli fizioterapi tempatan boleh mendapatkan tahap latihan lebih tinggi bagi menangani keperluan pemulihan lebih kompleks. Ini menerusi program kursus wazah pertama di Singapura khusus untuk kaki tangan kesihatan bersekutu. Kumpulan Jagaan Kesihatan Nasional NHG memeterai perjanjian bernilai $4 juta bagi membangunkan program tersebut. Program ini diperkenalkan sedang para ahli fizioterapi kini merawat lebih ramai pesakit dengan masalah kesihatan seperti strok parah dan kecederaan otak yang traumatik. Selain program tetap serta laluan kepada program sarjana kemudiannya, akan ada juga bengkel-bengkel untuk kaki tangan jagaan kesihatan utama dan masyarakat. Latihan akan menggabungkan pelajaran di dalam kelas serta penyediaan di tempat kerja. We saw ourselves as a medical school being able to contribute into this, while our clinical partners provide the content expertise of the training for physiotherapy. We are then able to provide the academic rigor in terms of curriculum planning as well as assessment and ensure that there is robust training. Ahli terapi masyarakat yang menyertai program baharu itu akan menerima latihan mereka di Hospital Tan Tock Seng. Mereka akan dibimbing oleh ahli fizioterapi kanan serta didedahkan kepada kes-kes kompleks di institusi jagaan kesihatan awam. Seorang kanak-kanak yang mengalami kelecuran kini boleh mendapatkan rawatan lebih pantas dan menyeluruh. Ini selepas pusat kelecuran khusus bagi kanak-kanak, iaitu yang pertama seumpamanya di sini, mula dibuka. Rinciannya selepas ini. Selamat bertemu kembali. Beberapa kelemahan ditemui dalam cara bagaimana beberapa agensi mengendalikan kes Megan Kum, iaitu kanak-kanak berusia 4 tahun yang meninggal dunia pada Februari 2020 akibat didera. Demikian kesimpulan sebuah panel semakan yang dilantik Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga MSF untuk menyimak tindakan, protokol dan proses agensi-agensi terlibat. Menyusuli semakan tersebut, 2 pegawai polis dikenakan tindakan disiplin, manakala seorang pegawai perlindungan kanak-kanak dari MSF sedang disiasat. Dalam laporannya, panel semakan mengenal pasti 5 dapatan penting, 12 penambahbaikan yang sudah dilaksanakan dan memberikan 7 saranan bagi memperkukuh ekosistem perlindungan kanak-kanak. Megan didera oleh ibunya bersama teman lelakinya selama lebih setahun sebelum dia meninggal dunia. Kematiannya terbongkar apabila bapa kandung dan neneknya membuat laporan polis. Kita bersama wartawan Nur Fazira Azman bagi butiran lanjut laporan panel semakan itu. Saudara, terdapat 5 dapatan penting yang dikenal pasti oleh panel semakan. Antaranya, guru HSCDC segera laporkan kecederaan Megan. Namun laporan BSS kepada ACTA kurang terperinci dan tidak dibuat segera. Ia juga mendapati perkhidmatan perlindungan kanak-kanak didapati kurang peka terhadap maklumat yang diberikan oleh Beyond Social Services dan tidak menyiasat tahap risikonya dengan lebih mendalam. Malah panggilan BSS kepada CPS tidak direkam atau disimak. Panel semakan turut menyatakan sebanyak 12 penambahbaikan telah dilaksanakan dalam ekosistem perlindungan kanak-kanak sejak 2020. Antaranya MSF tingkatkan usaha kesedaran awam, kesedaran dan mudahkan kes dilaporkan. Seterusnya, ACTA tetapkan SOP dan format jelas untuk laporan kes penderaan kanak-kanak di prasekolah. Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Masa Zulkifli memohon maaf atas kejadian yang berlaku. Beliau akui bahawa lebih banyak boleh dilakukan dalam aspek pengendalian kes dan menekankan MSF komited untuk memastikan kejadian sedemikian tidak berulang. As the lead for the National Child Protection Ecosystem, I would like to say that we are sorry for the outcome and acknowledge that more could have been done when we handled the case.
We cannot eradicate every risk of a child loss, but our resolve is absolute. We will do everything possible to prevent the recurrence of such tragedies. We'll make sure that every link in our child protection ecosystem, every professional and agency does its very best and more to protect our vulnerable children. Berikut pula saranan oleh panel bagi memperkukuh sistem perlindungan kanak-kanak di masa hadapan. Panel SIM akan membentangkan 7 saranan. Antaranya, semua kes penderaan kanak-kanak perlu dikendalikan oleh agensi pengurusan kes perlindungan kanak-kanak yang mempunyai sumber mencukupi. Ia juga mencadangkan supaya mekanisme rayuan diwujudkan untuk menangani perbezaan pandangan antara CPSC dan agensi yang melaporkan kes dalam menilai tahap risiko dan cara pengurusan kes. MSF perlu menilai semula peranan ACTA dalam menyaring kes perlindungan kanak-kanak yang melibatkan ahli keluarga. MSF perlu bekerjasama dengan SPF untuk perpetu tanggapan bahawa hanya ahli keluarga boleh buat laporan polis mengenai kehilangan kanak-kanak. Ahli panel semakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Mendaki Zuraida Abdullah menekankan bahawa banyak yang boleh dipelajari daripada tragedi untuk memperkukuh usaha melindungi kanak-kanak. Review ini dipandukan dengan 3 prinsip. Pertama, untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan anak-anak kita. Kedua, keluarga memainkan peranan penting bagi keselamatan anak-anak kita. Ketiga, kita memerlukan penglibatan menyeluruh sebagai sebuah masyarakat. Tujuan kami ialah untuk belajar daripada kejadian ini supaya kita dapat baiki ekosistem untuk melindungi anak-anak kita dan lakukan yang lebih baik sebagai sebuah masyarakat. Demikian laporan wartawan kami Nur Fazira Azman. Sekarang kanak-kanak yang mengalami kelecuran kini boleh mendapatkan rawatan lebih pantas dan menyeluruh. Pusat kelecuran khusus bagi kanak-kanak, iaitu yang pertama di Singapura, akan mengurangkan masa menunggu bagi rawatan dengan pesakit di bawah usia 16 tahun dihantar terus ke pusat kelecuran ini. Dengan proses yang diperkemas serta kawalan jangkitan yang lebih baik, unit baharu ini akan memainkan peranan penting dalam membentuk proses pemulihan kanak-kanak bagi jangka masa panjang. Setiap tahun, Hospital KK bagi wanita dan kanak-kanak menerima sehingga 400 pesakit muda yang mengalami kelecuran. Tahun lepas, lebih 70% kes kelecuran dalam kalangan kanak-kanak berlaku akibat tertumpah air panas, sup dan minuman. Kes-kes lain kelecuran ukuran tersentuh bahan panas atau geseran. Pusat kelecuran kanak-kanak mahu memberikan rawatan lebih pantas kepada pesakit-pesakit ini. So previously, all burn patients had to be seen at our general pediatric plastic surgery clinic, the Cleft and Cranial Fisher Centre. A lot of the children are there with other conditions, and this leads to longer waiting time for our burn patients, waiting for their dressings to be changed. That now they just come here. There are no other competitors for the space, so they can get seen and their scrub downs can be done more efficiently. KKH merupakan hospital pertama di luar Amerika Utara untuk diiktiraf sebagai sebuah institusi child kind bagi pengurusan kesakitan kanak-kanak. Ini bermakna memastikan setiap interaksi lancar dan selesa bagi pesakit dan penjaga mereka. Dengan segala sokongan dalam satu kemudahan, ia akan memperbaiki pemulihan fizikal dan mental kanak-kanak ini setelah mengharungi kecederaan penuh trauma. Segmen analisis berita selepas ini surut beban kos berkaitan penjagaan pesakit demensia serta apakah yang dapat dilakukan bagi menanganinya. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Salah satu tinjauan oleh Dementia Singapore baru-baru ini mendapati kos menjaga seorang pesakit demensia ialah $24,000 setahun atau $2,000 sebulan. Itu pun setelah ditolak pelbagai subsidi daripada pemerintah. Dengan kos menjaga pesakit demensia dijangka terus meningkat pada masa hadapan, adakah masyarakat sedar akan beban keuangan ini dan apa yang boleh dilakukan untuk menanganinya?
Dalam analisis berita malam ini, pakar perubatan geriatrik Dr. Farhan Alami memberikan penjelasan. When we say diagnosis of dementia is 3 to 5 years, I have seen people living with dementia up to 10 to 15 years. They live very long, right? So in a way, you are in it for the long haul, projected to be higher in the future, right? Because of inflation and then healthcare costs are rising, right? I mean, these are the challenges. Plus, longevity also increasing, which means people generally going to live longer. Menurut kajian Institut Kesihatan Mental IMH, bilangan warga Singapura berusia 60 tahun ke atas yang mengidap demensia meningkat daripada hampir 52,000 orang pada 2013 kepada sekitar 74,000 orang pada 2023. Jumlahnya itu diramal terus bertambah kepada sekitar 152,000 orang menjelang tahun 2030. Ini bermakna lebih ramai keluarga Singapura akan berdepan dengan cabaran menjaga anggota keluarga yang merupakan pesakit demensia tidak lama lagi. Dan bagi pesakit demensia yang parah, kos menjaga seorang pesakit seperti ini boleh lebih tinggi lagi, iaitu sekitar $4,000 sebelum subsidi. Kos kesihatan semakin meningkat. Dan bukan saja pesakit ini perlukan ubat, ya. Kadang-kadang ada komplikasi demensia yang menyebabkan mereka harus ke hospital misalnya. Mungkin juga mereka ada masalah makan dan ada keputusan dibuat untuk gunakan tube feeding. Ini semua akan meningkat kos penjagaan. Kalau seorang pesakit dementia itu perlukan penjagaan sepanjang hari dan malam, caregiver itu mungkin tidak boleh keluar kerja, ya. Bila mereka tidak boleh keluar bekerja, mereka tidak boleh menanggung kos ini. So ini kirakan loss of income untuk caregiver itu. Maka tidak hairanlah 9 daripada 10 penjaga yang ditinjau menyatakan lebih banyak usaha perlu dilakukan bagi menyokong keluarga pesakit demensia. Tinjauan itu mendapati skim-skim pemerintah membantu mengurangkan sehingga sekitar 36% kos jagaan seorang pesakit demensia. Jadi apa lagi yang boleh dilakukan oleh pihak pemerintah misalnya? Saya rasa sudah ada skim seperti ElderShield, CareShield, ya, yang boleh membantu. Dan kadang-kadang ahli keluarga tu dia tidak tahu mereka boleh dapat bantuan seperti ini. Terutama sekali di peringkat awal, cutting down cost, one important thing is for everything to come down from the specialist and hospital level. But then in Singapore, it's very much specialist only, right? Which means that, and specialist care is expensive, it straight away balloons cost. Yeah, so if let's say you can get help in the community, then that would be cheaper lah for everyone. Saya rasa apa yang kerajaan boleh membantu ialah untuk membantu GP ataupun family doctor untuk meningkatkan kemahiran mereka serta jururawat yang di komuniti untuk menjaga penyakit pesakit yang menghadapi demensia. Dan bagi masyarakat Melayu, Dr. Nur Farhan percaya mereka boleh memanfaatkan semangat kekeluargaan yang kuat dan membuat perancangan lebih awal. Bak kata pepatah, siapkan payung sebelum hujan. Secara amnya, masyarakat Melayu sangat mengutamakan nilai kekeluargaan. Ya? Mereka mungkin ada ramai adik-beradik dan saudara mara yang boleh menolong. Saya rasa yang penting mereka berkomunikasi untuk merancang apakah yang kita akan lakukan jika misalnya ayah atau ibu dah tak boleh buat keputusan, bagaimana kita akan gunakan wang yang mungkin dipunyai oleh ayah atau ibu untuk membayar kos perubatan, ya? Dan bila kita berkomunikasi, kita boleh ada plan lah, ya, untuk membuat keputusan dengan cara yang cepat dan yang paling baik.
Inflasi teras Singapura bagi September naik kepada 0.4% berbanding 0.3% pada Ogos. Kenaikan pada bulan September itu disebabkan oleh harga barangan dulu chip dan barangan lain yang lebih tinggi. Dalam perbandingan tahun ke tahun juga, kadar inflasi keseluruhan naik ke paras 0.7% berbanding 0.5% pada bulan Ogos. Ini ukuran kenaikan lebih besar harga pengangkutan pribadi serta kadar inflasi teras yang lebih tinggi. Premium COE bagi kebanyakan kategori merosot dalam bidaan terkini. COE bagi kereta lebih besar dan berkuasa dalam kategori B jatuh lebih $9,000 untuk ditutup di paras hampir $132,000. Bagi kategori A, premiumnya jatuh lebih $6,000 untuk ditutup pada harga $122,000 selepas meningkat 3 kali berturut-turut sebelum ini. Sementara bagi kategori terbuka, COE-nya kini berada di paras $136,000 setelah jatuh kira-kira $4,000. Hanya COE kenderaan komersil mencatat peningkatan iaitu sebanyak $2,500. Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ menyatakan Israel punya kewajipan untuk memastikan keperluan asas penduduk awam di Gaza dipenuhi. 11 hakim ICJ juga berkata Israel mesti menyokong usaha-usaha bantuan kemanusiaan yang disediakan PBB dan entiti-entitinya di Gaza seperti UNRWA. Menurut panel hakim itu lagi, Israel tidak memberikan bukti bagi menyokong dakwaannya bahawa ramai pekerja UNRWA adalah anggota kumpulan Hamas. ICJ yang juga dikenali sebagai Mahkamah Dunia itu tidak mempunyai kuasa untuk melaksanakan keputusannya. Indonesia mengekalkan keputusannya untuk tidak memberi visa kepada delegasi Israel sekaligus menyekat pasukan gimnastik negara itu daripada menyertai kejohanan dunia gimnastik di Jakarta. Alasan utama Jakarta ialah demi menghindari bantahan besar-besaran ekoran perbuatan Israel di Gaza. Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC sebaliknya menggesa semua persekutuan sukan global supaya tidak menganjurkan sebarang kejohanan di Indonesia. Dengan laporan itu tadi, sekian saja berita untuk malam ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam hormat.